Hai semua, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di dalam channel Cikgu Elvista. Jadi pada hari ini apa yang ingin saya kongsikan adalah mengenai STPM. Dan banyak sebenarnya persoalan telah diajukan di media sosial saya mengenai STPM ini. Jadi tidak salah saya rasa sekiranya saya berkongsi sedikit ilmu ataupun pengetahuan mengenai STPM ini. Jadi antara persoalan yang diajukan adalah mengenai subjek STPM, apa itu aliran sains sosial, apa itu aliran sains tulen, serta apakah peluang pekerjaan yang boleh diperolehi oleh pelajar STPM selepas melanjutkan pengajian nanti. Jadi di sini untuk soalan pertama saya menjawab mengenai subjek STPM. Okey, aliran STPM. STPM mempunyai dua aliran, iaitu aliran sains sosial serta sains tulen. Di mana sains sosial ini adalah lebih kepada kemasyarakatan, lebih kepada agama, lebih kepada ekonomi, lebih kepada sastra. Itu adalah sains sosial. Tetapi sains tulen ini lebih kepada matematik tambahan, fizik, kimia, biologi dan sebagainya yang berkaitan dengan sains. Itu adalah sains tulen. Dan seperti yang STPM banyak sebenarnya subjek ataupun mata pelajaran yang perlu diambil oleh pelajar. Yang wajib di dalam STPM ini adalah seperti yang video yang telah saya sampaikan pada beberapa hari yang lepas, 6 hari yang lepas kalau tidak silap saya, iaitu pengajian am. Itu adalah wajib diambil oleh semua pelajar. Dan yang kedua adalah MUET. MUET adalah Malaysian University English Test. Ini adalah wajib untuk pelajar STPM. Jadi dalam aliran sains sosial ini banyak subjek yang boleh diambil oleh pelajar, seperti bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab, literature in English, kesusastraan Melayu komunikatif, syariah, Isuluddin, sejarah, geografi, ekonomi, pengajian perniagaan, perekonomian. Itu adalah antara aliran sains sosial ataupun aliran kemanusiaan. Dan apa pula sains tulen? Apa pula mata pelajaran yang boleh dipelajari dalam sains sosial? Yang pertama adalah matematik Malaysia. Lepas tu matematik tambahan. Lepas tu further matematik, information and communication technology. Lepas tu ada fizik, ada chemistry, ada bio, ada dan itu adalah yang terdapat dalam sains tulen. Dan di dalam sains aliran kemanusiaan tadi ataupun sains sosial tadi ada juga seni visual, ada juga sains sukan. Itu adalah antara subjek yang boleh diperolehi oleh anak tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya mengenai soalan ini. Dan apabila bertanya tentang peluang pekerjaan, okey. Apabila bertanya tentang peluang pekerjaan, di sini saya nak maklumkan bahawa pelajar STPM hendaklah memperolehi sijil STPM, dan tidak semua pelajar STPM boleh memperolehi sijil ini apabila menamatkan pengajian di peringkat tingkatan 6. Tidak. Ianya hanya akan diberikan kepada pelajar STPM yang berjaya memperolehi grade C dalam mata pelajaran pengajian am. Itu adalah syarat untuk memperolehi sijil STPM. Dan bagi subjek-subjek lain itu ianya ditekankan, tapi syarat untuk memperolehi sijil adalah memperolehi grade C untuk mata pelajaran STPM. Dan untuk makluman juga, STPM mempunyai 3 semester. 3 semester di mana pengajian selama 1 tahun setengah. Jadi dalam 3 semester ini pelajar akan menduduki peperiksaan.
Dan mula daripada semester 2, pelajar akan melakukan kerja khusus, iaitu ataupun assignment, dan ianya perlu disiapkan. Itu adalah tugas pelajar. Dan apabila ditanya pula, saya beralih kepada soalan peluang pekerjaan selepas STPM. Seperti saya kata tadi, wajib memperolehi sijil STPM. Okey, dapat sijil STPM, sama ada kamu nak melanjutkan pengajian ataupun tidak, itu adalah dua perkara yang berbeza. Apabila kamu tidak melanjutkan pengajian ke peringkat seterusnya, itu universiti, anda menggunakan sijil STPM untuk bekerja di kilang apa semua, memang akan dilihat dan anda akan mempunyai basic gaji itu yang tersendiri. Dan apabila pelajar STPM melanjutkan pengajian ke dalam universiti, apa-apa universiti, dan ianya akan diperakui, sijil STPM ini diperakui dan diterima oleh Malaysia dan juga beberapa negara di luar sana yang menerima, mengiktiraf sijil STPM sebagai A-level. Okey. Dan apabila bertanya tentang peluang ini tadi, sebenarnya banyak peluang di dalam apabila pelajar STPM ini. Sebab pelajar STPM ada yang mengambil ekonomi, ada yang mengambil geografi, ada yang mengambil sastra, ada yang mengambil sejarah, yang seperti itu, dan banyak lagi bahasa Melayu. Jadi antara peluang pekerjaan yang besar adalah menjadi seorang guru, menjadi seorang pensyarah, menjadi seorang apa lagi, banyaklah tugas sebenarnya. Sebab luas tugas ataupun luas peluang pekerjaan sebagai pelajar lepas SPM ini sangat besar apabila anda melanjutkan pengajian ke peringkat yang seterusnya. Maksud saya adalah universiti. Jadi universiti, macam saya masuk Universiti Sains Malaysia, masuk dalam bidang pendidikan. Dan apabila saya menamatkan, dan saya akan menamatkan pengajian, rezeki saya satu hari nanti mungkin menjadi seorang guru. Itu sebab saya punya bidang adalah bidang pendidikan. Dan banyak lagi, bukan sahaja STPM ini melahirkan bakal guru sahaja. Tidak, dia boleh melahirkan seorang jurutera bagi yang sains sosial tadi, sains tulen tadi. Begitu juga apabila kita melihat kepada ekonomi, dia akan menjadi pakar ekonomi, mungkin menjadi pakar ekonomi, tapi perlu melanjutkan pengajian ke peringkat yang seterusnya. Begitu juga menjadi seorang pensyarah, perlu melanjutkan pengajian seterusnya, sambung master, sambung PhD. Itu adalah peringkat dalam pengajian. Dalam kehidupan tidak ada jalan ataupun tidak ada jalan mudah untuk kita mencapai kejayaan. Begitu juga untuk kita mendapatkan peluang pekerjaan. Mungkin tamat je saya, habis je saya dalam bidang untuk pengajian nanti, mungkin saya tidak terus dapat pengajian ataupun dapat posting terus jadi seorang cikgu. Tidak. Itu adalah bergantung kepada rezeki kita masing-masing. Dan yang penting adalah habis je kamu degree, what the next step you want to do, itu yang penting. Apa step seterusnya yang akan kita gunakan, akan kita lakukan. Okey, itu adalah perancangan. Yang penting STPM dapat poin terbaik, dapat CJ STPM, melanjutkan pengajian. Itu yang penting sekarang. Dan kepada ibu bapa yang saya tahu esok adalah hari pendaftaran ke tingkatan 6 dan seharusnya anda mempunyai, sebagai ibu bapa, anda mempunyai sedikit pengetahuan mengenai subjek, mengenai apa peluang. Itu adalah perkara biasa yang ingin diketahui oleh ibu bapa. Dan saya harap melalui perkongsian saya pada hari ini akan membuka ruang minda dan juga hati ibu-ibu bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak untuk menghantar anak, untuk menghantar adik, tuan-tuan dan puan-puan untuk melanjutkan pengajian di peringkat STPM. Dan apabila kita melihat di peringkat STPM ini, banyak guru-guru keluaran STPM ini berjaya. Keluaran STPM ini banyak yang berjaya di luar sana. Okey, bukan disebabkan tak dapat masuk IPG, tak boleh jadi cikgu, tidak. Tapi STPM adalah salah satu landasan untuk menjadi seorang guru. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik yang bakal melanjutkan pengajian di peringkat STPM, dan buatlah langkah terbaik. Dan pada
Video yang akan datang saya akan berkongsikan bagaimana memperolehi A dalam subjek STPM bagi dua mata pelajaran sahajalah yang saya akan kongsikan, iaitu untuk mata pelajaran sejarah, subjek sejarah dengan kesusasteraan Melayu komunikatif. Dan saya harap kita dapat berjumpa lagi. Bye, jumpa lagi semua. Terima kasih.